Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Baik, untuk video kali ini saya akan cover iaitu Pahang Kertas 2 2022. Baik, kita mulakan soalan 1 bahagian A. Diagram 1 shows light ray at certain frequency illuminate on metal surface. Electrons are emitted from the metal surface. Alright, seperti mana soalan SBP juga, keluar lagi soalan photoelectric effect. So ini adalah photoelectric effect. Jawapannya adalah photoelectric effect, yang mana kita memancarkan suatu cahaya dan dikabarkan cahaya itu mempunyai satu frekuensi, yang mana frekuensi foton atau cahaya itu telah pun melebihi atau at least sama dengan suatu frekuensi milik logam yang dipanggil sebagai threshold frequency. So this allows electron to be ejected out. In fact, kita panggil dia photoelectrons. Okay, photoelectrons, because the electrons are coming from the photoelectric effect phenomenon. Alright, datang daripada fenomena photoelectric effect. Alright, soalan B juga soalan yang berada dalam soalan SBP. Name the minimum frequency that allows electron to be emitted from the metal surface. Seperti saya beritahu, jawapannya adalah threshold frequency atau frekuensi ambang, minimum frequency, supaya photoelectric effect berlaku. Kalau rendah daripada tu, tak boleh berlaku. Kalau sama, boleh berlaku. So sekurang-kurangnya sama, menyamai. C1, what will happen to kinetic energy of electron when the intensity of light? Sekali lagi soalan cuba mengaitkan keamatan cahaya dengan photoelectric effect atau kinetic energy. Jawapannya of course unchanged, because the intensity is never ataupun is not the factor that affecting the how much the electrons are being ejected out, ataupun keamatan cahaya tidak pernah mempengaruhi photoelectric effect atau kesan photoelektrik. Bahkan juga tidak mempengaruhi tenaga kinetik yang dipunyai oleh elektron yang berjaya dikeluarkan, yang berjaya di eject out tadi tu. So jawapannya unchanged, tidak berubah. Jelaskan jawapan anda seperti mana saya beritahu tadi. Photoelectric effect doesn't affected by intensity, it is only affected by the frequency. Tolonglah ingat. Okay, a very famous one very famous one tajuk ni. Selesai untuk soalan 1. Right, Rajah 2 menunjukkan satu gelombang radio digunakan oleh stesen pemancar televisyen untuk siaran tempatan. Gelombang yang dipancarkan dapat dikesan oleh penerima isyarat gelombang. Okey, itu dia punya rajah dia. Diagram 2 Right. Soalan A, state one characteristic of radio wave. So radio wave ni is one type of electromagnetic wave, EM wave. Salah satu daripada ahli EM wave, electromagnetic wave. Kita ada radio wave, starting from radio wave, and the other side, hujung sebelah sana, kita ada gamma ray. Ada infrared, ada visible light. So ciri-ciri radio wave dan kawan-kawan dia tadi tu, infrared, visible light, gamma ray, X-ray, semuanya bergerak dengan laju cahaya. Okay, speed of light which is 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Okay, antara lainnya semua radio wave, infrared, gamma ray, semuanya tidak memerlukan medium untuk merambat. Dia tak seperti mana gelombang bunyi. Gelombang bunyi dia kena ada partikel udara untuk merambat. So dia tak perlukan medium. Alright, selesai A. How about B? The frequency of radio wave emitted is this much. So yang ni is 10 to the power of 8 Okay, so frequency is F. Calculate the wavelength of the radio wave. Cari wavelength lambda.
So melalui formula speed of wave, of course, V equals to F lambda. But now since it is radio wave, disebabkan gelombang yang kita tengah maksudkan ni adalah gelombang radio. Gelombang radio mempunyai hal laju, iaitu hal laju cahaya. C sama dengan F lambda. Okay, kita tukarkan V kepada C, satu nilai constant yang telah pun kita tahu jawapannya ataupun nilainya. Bukan jawapan, nilainya. Ni C. So dapatlah kita cari lambda. So lambda will be equals to what? Lambda equals to C bahagi F, is it? Okay, C bahagi F. Sorry, saya buat sebelah kanan sebab saya tak cukup space di bawah. Awak jangan buat kanan, awak buat ke bawah. Alright, so 3 darab 10 kuasa 8 divide by 2.5 times 10 to the power of 8 juga. Okay, let's calculate how much. So kuasa 8 potong kan. So 3 bahagi 2.5 je lah. So we get 1.2 as the magnitude, and because of lambda is wavelength, meaning that it have unit of length. Okay, meter lah. Unit dia dalam meter, panjang kan. Alright, selesai. B. C. The radio wave transmission from the television broadcasting station in diagram 2 is blocked by hills or tall buildings. Biasanya kita boleh tengok pencawang kan. Keliling dia tu adalah juga bangunan tinggi, ada bukit, tapi the wave can still be received by the receiver. Why? Okay, name the phenomenon. Number 1 is the diffraction. Sebab ada the words here is obstacle. Obstacle. So the wave are going to pass through or pass the obstacles and get spreads out. Dia akan disebarkan, spreads out. So inilah kesan daripada diffraction. Okay, so daripada bukit tu, kalau saya boleh lakarkan sikit. Okay, yang ni pemancar dia lah. Saya buat macam tu, pemancar simple one. Sini bukit dia, sini rumah. So supposedly, kalau kita tengok kedudukan rumah tu, rumah kampung ni, okay, telah pun menghalang kedudukan bukit tu telah menghalang isyarat dia sepatutnya. But what happened is, the signal from the transmitter are going to pass through these obstacles and get diffracted. Dia akan jadi melengkung. So lengkungan tu yang membantu isyarat itu sampai ke rumah. So bukan dia totally block macam ni bukit, gelombang tu datang, tiba macam tu straight je, tak ada apa berlaku kan. Kawasan bawah ni tak ada apa berlaku. So wrong. So it is going to be spreads out. Okay, dia akan disebarkan dan berjaya mencapai kedudukan, berjaya sampai di kedudukan rumah tersebut. Right, selesai nombor 2. Nombor 3 pun soalan yang kerap juga keluar, which is, kita tengok sini lah, kita tahu dah Kepler kan. Cuma nak tahu Kepler first ke, second ke, yang third. Right, nombor 3, diagram 3 shows a planet revolve around the sun in an orbit. The time taken from P to Q, daripada P to Q, masanya adalah sama dengan time taken from R to S. Kita tengok kedudukan ni kan. Sini R, sini S, sini P, sini Q. Masa sama. Pada sini ke sini, sini ke sini, masa sama. And then the next statement is the area of OPQ. Area, kita highlight jap. OPQ, which is this one, this sector, kalau saya boleh panggil dia sector, okay, have a same equal area, same area as this sector. Walaupun yang ni nampak macam tirus, ROS nampak macam tirus, tapi QOP areanya menyamai dengan area ROS. Area yang mencakupi je.
Right, kat situ saja kita dah dapat clue lah. State the law involved, which is the Kepler's second law. Okay, Kepler's second law beritahu apa? Same area, same time. Okay, secara ringkas dia adalah bila kita masa yang kita ambil, katalah ni apa? Planet from P to Q. Planet tu nak pergi P to Q. Let's say it took the planet 2 hours. And also sama juga daripada R to S. Daripada R to S dia ambil 2 hours. Kalau masanya sama, masa yang sama diambil, maka jumlah area atau sektor yang dicakupinya juga sama. Okay, dengan syarat masa samalah, pergerakan dia sama. Kalau masa tak sama, area tak sama. So itu maksudnya same area, same time, same area. Okay, same time, same area. Saya ada buat satu video animasi dekat channel saya ni. Boleh cari Kepler second law. Saya cerita 3 law lah. Alright, B1 tandakan pada statement yang betul. So statement yang betul adalah yang pertama, linear speed from PQ are more than RS. So yang ni awak kena faham bahawa the planet is actually orbiting the sun at different linear speed. Dia bukan setiap masa bergerak dengan laju yang seragam. Tak. Okay, so it is moving faster, a bit faster when it approach the sun ataupun near the sun, and it moves slower when it reach the furthest distance from the sun. Bila dia jauh, laluan orbit dia jauh dari matahari, dia bergerak perlahan. Bila sampai dekat dengan matahari, dia bergerak laju. Alright, kenapa? Because the distance of PQ is longer than RS. So logik kat situ. PQ kan panjang, tengok tu jarak daripada P ke Q kan jauh compared to RS. So untuk dia mengambil masa yang sama, iaitu 2 jam dengan 2 jam, dia nak sampai cepat, dia mesti bergerak laju lah. Okay, orbit, the planet should move faster at PQ because it took them ataupun it have longer distance from P to Q compared to from R to S. Alright, so that's it. Kemudian soalan C is calculation. Okay, jom kita tengok soalan calculation ni. Calculate the orbital period of planet in hour if the average distance from the center of the sun to the orbit is 1.5 times to the power of 11 meter. The mass of sun is this much. Alright, daripada sini kita perlukan formula untuk selesaikan soalan ni. Alright, so kalau kita tengok pada tajuk, kita mungkin ada sikit perception bahawa kita nak pakai Kepler's third law, which is wrong. Sebenarnya salah, sebab kita tidak menghadapi satu situasi yang mana dua objek sedang mengorbit satu objek yang sama. Contohnya dua planet kan sedang mengorbit matahari. Yang tu pakai Kepler's third law. Sekarang ni satu saja, iaitu satelit saja. Maka kita kena pakai formula yang lebih sesuai, iaitu merujuk kepada formula yang pertama, formula linear speed lah. Dua-dua formula linear speed 2 pi r bahagi dengan t, which is the orbital period. Kemudian kita cuba gabung jalin dengan formula V equals to square root of gm over r. Okay, square root. Alright, kita equate kan, because both formula have V, which is the linear speed. Kita now focusing on finding the t here. Kita nak cari t sini. So sekali lagi kita gabungkan 2 pi r bahagi dengan t sama dengan square root of gm bahagi dengan r. Alright, so ada melibatkan square root kat situ, maka berhati-hatilah untuk mengganti dan menyelesaikan ni. Okay, 2 pi masih lagi 2 pi.
Kemudian R ada diberi orbital radius adalah 1. Tengok sini, ni orbital radiusnya 1.5 dan 10 kuasa 11. Ganti sahaja. Alright, bahagi dengan T yang kita nak cari sama dengan square root of G. G nilai gravitational constant 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan M. M besar is the mass of the sun, sebab yang tengah sedang di orbit adalah sun itself. So M besar merujuk kepada mass of the sun. Telah diberi dalam soalan 199 1.99 darab 10 kuasa 30 tutup kurungan bahagi dengan R. R kat sini yang tadi itulah 1.5 darab 10 kuasa 11. Jangan pandai-pandai pergi cancel pula R ni. R ni dengan R atas ni tak boleh, sebab R di bawah ni ada square root, so cannot simply cancel off. Terus kita cuba selesaikan yang kanan ni, sebab dia nampak macam banyak sangat sebelah kanan ni. Right, kita ambil space sikit sini So saya tulis, saya selesaikan yang atas ni 2 pi. Sekejap 2 pi darab dengan 1.5 darab 10 kuasa 11. Alright, saya dapat 9.42 darab 10 kuasa 11 bahagi dengan orbital period T sama dengan, okey, saya tengah selesaikan ni Jom kita selesaikan yang ni. Semua ni termasuk square root ni. Okey, tekan calculator. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. 1.99 darab 10 kuasa 30. Okey, bahagi 1.5 darab 10 kuasa 11. Okey, kemudian square root answer. Right, hopefully betul lah 2.9747.04467. So selesaikan T ni, bawa naik atas, nombor ni bawa turun bawah, jadi bahagilah. So finally awak ambil 9, jap, betul, 9.42 darab 10 kuasa 11 bahagi answer. So dapatlah 31667.31. So because of the orbital period here is a period, so unit dia dalam second second sekejap saya tengok semua SI ke. So should be in seconds lah. Soalan dia minta dalam hour in hour. Alright, so dalam hour. So this is seconds. Awak perlu convert this seconds into hour. So how? Okay, simple je. Kita ambil jawapan ni, kita bahagikan pula dengan 3600. Okay, sebab apa? 1 minit 60 saat, 1 jam 60 minit. So bahagi 3600, saya dapat 8796 jam ataupun hours. And note that saya punya jawapan mungkin sikit beza dengan pengiraan awak, sebabnya saya telah membundarkan few numbers here. Okay, dekat 9.42 ni saya dah bundar nombor belakang ni, sebab tu dia jadi sedikit pendek. Kalau tengok skema jawapan mungkin sikit berbeza lah, mungkin dia besar sikit daripada nombor ni. So that's shouldn't happen dalam exam. Awak tak boleh nak bundarkan kepada dua ataupun nombor yang singkat. Biarkan nombor tu panjang. Key in kan semuanya. Right, moving on to number 4. Soalan nombor 4. Diagram shows an instrument which is used to measure gas pressure. Apakah nama instrumen ini? Hafal Ini manometer, bukan barometer. Manometer.
Manometer fungsinya untuk mengukur tekanan gas. Barometer mengukur tekanan atmosfera. So make sure boleh distinguish those two. Okay, alright. B, compare the gas pressure in the flask with the atmospheric pressure. So compare saja, siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Cuba tengok the both side of the U-tube here. U-tube ni. So this side here is much lower than this side, meaning that ada satu tekanan yang menolak lebih besar di sebelah sini berbanding di sebelah open end. Sebab dua-dua belah ni ada tekanan. Tekanan di sini adalah tekanan atmosfera, iaitu tekanan yang datang daripada atmosfera bumi. Sebab ni open end kan, terbuka. So ada tekanan atmosfera. Tekanan di sini dipunyai oleh tekanan gas. So kenapa arasnya jadi rendah? Sebab tekanan gas lebih besar dari tekanan ATM. Tekanan gas is much bigger than the atmospheric pressure. That's why level dia tak sama, dan level air yang berada di kawasan kiri adalah jauh lebih rendah. Macam kita main jongkit-jongkit kan. Kalau tekan sini lagi kuat, sini turun bawah lah, sini naik atas. Macam gitu. And vice versa. Alright, B. C1, state the difference between the gas pressure and the atmospheric pressure in meter water. Ni unit tekanan yang lain. Okay, antara unit tekanan jugalah meter water. Right, dia bagi dalam ni adalah air. Dalam YouTube ni adalah air, dan dia bagi maklumat H adalah 36 cm. Ingat, mesti tukar ke unit SI, unit meter. Bagi 100, 0.36. Alright, yang tu adalah beza tekanan dia lah. Okay, perbezaan tekanan dia, which is kita ambil dalam unit meter. Okay, 0.36 meter water. Meter M H2O, meter water. Alright, selepas tu soalan 2, calculate the gas pressure in meter water. Okay, gas pressure pula. Kita dah establish the logic before, which is the pressure of gas is much bigger than atmospheric pressure. Soalan seterusnya adalah how big. Kita dah cakap dia lebih besar, tapi sebesar mana? So sebesar mana merujuk kepada kita nak dapatkan satu nilai yang lebih besar dari tekanan atmosfera. So kita kena tambah tekanan atmosfera. Nak tambah apa? H tambah tekanan atmosfera. So then again, kita punya H tadi 0.36 meter, kita tambah dengan 10.3. Itu adalah tekanan atmosfera dalam unit meter water. Okay, yang ni tekanan ATM, PATM. PATM dalam unit meter water. Kalau dalam unit sentimeter merkuri, dia jadi 76, around 76. Kadang ada soalan juga 75, ada soalan juga 76. Okay, so ini unit lain lah. So 10.3 sebab kita nak dalam unit meter water. Tambah 10 0.36 tambah dengan 10.3. So dapat 10.66. Okay, 10.66 meter water. Okay, selesai untuk 2. Next, based on your answer, calculate the atmospheric pressure in Pascal unit. Kita nak pindahkan unit dia, tukarkan unit dia kepada Pascal. So bila kita nak pindah ke Pascal, kita akan pakai formula P sama dengan rho G H. Ingat tu, kita pakai pressure in liquid formula. So rho dekat sini density, dah bagi dah kat situ, air density dia 1000. Nilai G untuk bumi, gravitational field strength 9.81. H nya kita ambil lah nilai H ni 10.66 meter. Okay, kita ambil nilai itu dan kita masukkan ke dalam formula lain lah.
formula ni lah 10.66 ya. 10.66. Nah, memang dalam meter dah kan. Okey lah. So darab 1000 darab dengan 9.81. So jawapan 10457 74.6 Pascal. Okay, let your answer. Pastikan ada simbol, ada juga magnitude dan juga unit. Okay, baru lengkap lah jawapan awak. Okay, representation dia tu. Right, D. Water in this instrument is replaced with mercury. Tukar pula dah. Okay, bahagian manometer yang kita tengah guna ni sekarang adalah menggunakan air. Sebab itulah unit kita tengah kira tadi tu semuanya dalam meter water. Now soalan kata tukar, buang semua air ni, tukar jadi mercury. Okay, tukar kepada mercury. What happens to the difference in liquid level? Jawapannya decrease. Alright, kita tengok kat sini ya. Formula tadi rho g h. Now kita menggunakan parameter which is the density and also the difference in liquid level H. So untuk cari hubungan, seperti mana video-video saya yang lepas, kalau ada dua benda yang kita nak cari hubungan, kita mesti pisahkan kedua-duanya dengan tanda sama dengan. Contohnya saya nak letak H di depan, saya letak H, letak mana-mana satu di depan lah, macam tu, simple. So P bahagi dengan rho G. Kita highlight lagi sekali just to show the position now. H ada kat atas, rupa-rupanya density ada kat bawah. Okay, now kita nak buat macam mana tu? Bermaksud apabila density bertambah, nilai H akan berkurang. Itu hubungan dia. Satu atas, satu dekat bawah. Dia akan jadi terbalik. Kalau dua-dua atas, dia akan follow. Ni bawah, sini pun bawah. Right? So because of mercury is much denser than water, thus the H value are going to decrease. Dia akan berkurang. Okay, guna formula pressure in liquid. Next, soalan 5. Right, soalan 5 dia dah start nak compare dah lah soalan compare. So diagram 5.1 shows a metal magnet metal mana pula, shows a magnet placed in an electronic scale. An XY conductor with a current 5 ampere is placed between the magnetic poles. Alright, so dia pakai current 5 ampere. Okay, itu maklumat pertama. Maklumat kedua, dalam B pula, similar equipment and similar arrangement, but the value of current passing through is now 10 ampere. So beza diagram yang pertama dengan kedua, yang ada yang dinyatakan adalah jumlah arus elektrik yang mengalir di dalam konduktor. Kat sini awak sepatutnya mendapat clue lah, mendapat gambaran bahawa kita tengah buat catapult field ataupun catapult effect yang menghasilkan force. Okay, menghasilkan force, yang kemudian force itu sebenarnya menolak magnet ke bawah. So soalan-soalan sebelum ni kita tengok konduktor yang ditolak keluar kan. Because of conductor is now being held by the retort stand, konduktor ni dipegang oleh retort stand secara kukuh, maka something else which is the magnet lah yang akan ditekan, and that gives you the value of weight on the electronic balance. Untuk 5.1 bacaan pada electronic balance, maksudnya ditekan dengan daya 0.02 Newton untuk 5 ampere. Okay, kita synthesize diagram dulu. Kemudian bila kita naikkan arus dalam B kepada satu kali ganda, iaitu 10 ampere, bacaan electronic balance naik kepada 0.04. Kenapa naik? Sebab sini 0.02 kan, naik kepada 0.04, meaning that the force is being increased here.
Okey, daya yang dihasilkan yang telah menekan magnet tu ke bawah lebih besar untuk B. Right, ada lagi tak perbezaan? Tak ada kan, setup yang sama, retorte stand yang sama, ketebalan wire yang sama. Maksudnya XY ni konduktor dia tebal yang sama. Okey, tebal yang sama, tak ada beza lah kan, cuma arus dan daya yang dihasilkan. Right, kita tengok soalan dia. Name the rule that used to determine the direction of force. Alright, betul lah tu sangkaan kita. Daya yang dihasilkan sebenarnya telah menolak magnet ke bawah, menyebabkan neraca elektronik memberi bacaan. So it is Fleming left hand rule. Okay, kenapa left? Kerana kita menghasilkan force, bukan kita yang buat motion tu. We use current to produce force. Okay, current carrying conductor that is in the magnetic field will experience force. Right, tu Fleming left. B1, kita nak start compare dah. The value of current passing through conductor XY. Okay, kita ada dua conductor XY. Yang ni current dia 5, sini 10 So apa jawapannya? The current passing through in 5.1A is less. Sebabnya kat sini 5 ampere, kat sini 10 ampere. Awak jangan pula tulis macam ni. The current passing through diagram 5.1 is 5A, while the current passing through in 5.1B is 10. Tak payahlah bagi nilai, kita nak awak bandingkan, bukan kita nak awak nyatakan. Itu awak nyatakan, kita pun boleh baca di sini. 10, ini 10, ni 5. Okey, banding ke tu? Tak. Satu besar, satu kecil. Yang ni lebih kecil pada ni, atau yang ni lebih besar pada yang tu. Macam tu. Tu cara banding kan. Tu teknik lah. Selesai 1, B2, reading of the electronic balance. Sama juga. So kita tengok dekat bacaan tu 002, 004. Okey, B lebih besar. So the reading 5.1A is less than. Alright. Kemudian 3, magnitude of force. Okay, force ni dibaca daripada reading tadi ni jugalah. So bacaan supposedly sama dengan nombor 2. Right, less. Kemudian 2 lagi markah daripada 5 markah yang saya kata kena secure tu adalah compare, ataupun hubung kaitkan daripada comparison awak tu. So state the relationship between current and the reading of electronic balance. So obviously, kalau jumlah arus lebih besar, the greater the value of current, the greater the reading of electronic balance. Okay, kita pun boleh check ke sini lah. Okay, lebih besar arus dia 10. Oh, daya dia jadu pula dah. Jadu alien. Jadi lebih besar. Okay, jadi lebih besar. Kalau arusnya kecil, dayanya jadi lebih kecil. Okay, macam tu. 2, deduce the relationship between current and magnitude of force. Okay, so kalau currentnya besar, maka force-nya besar. Betul. Right. Kemudian D, predict the reading of electronic balance when a thicker wire. Alright. Kat sini soalan mention kalau kita tukar wire itu kepada wire yang lebih tebal, apa berlaku kepada bacaan electronic balance? Electronic balance bagi bacaan besar ke bacaan kecil? Jawapannya increase. Kenapa? A thicker wire have less resistance, thus it allows more current to pass through. Lebih banyak arus akan mengalir, dan lebih banyak arus mengalir bermaksud lebih besarlah bacaan electronic balance yang sedang membaca daya, the force. Okay, the greater the value of current, the greater the force. Alright. And I guess this is the last one for part 1, which is the drawing here. Diagram 5.2 shows a cross-sectional view of the conductor and two magnets. Ni conductor, ada X ni maksudnya current masuk into. Kemudian ada poles, kita ada south and north on the right hand side. Soalan minta cari apa? Ataupun minta lukis apa? Draw the catapult field pattern. Okay,
and the direction of the force. Dua benda situlah awak pastikan awak boleh lukis dengan tepat. Kita pakai flaming left. Okay, and this one here shows current masuk in. So ambil tangan kiri awak, buat kedudukan flaming left. Jari hantu awak tu masuk dalam skrin atau sentuh pada skrin ni, menandakan arus masuk. Okay, kemudian pusing jari telunjuk awak ke arah selatan, moving to the left lah kan, selatan. And then you find out that the force which is shows by your thumb, tangan ibu jari awak tu moving up, showing up ataupun pointing up. So this is the force yang terhasil. Selesai dah kita dah lukis force. Now the catapult field is going to, ataupun awak akan draw dengan harapan ataupun dengan intention bahawa wire ini akan tertolak ke atas. Saya suka gunakan analogi melastik dengan menganalogikan wire ini sebagai batu. Ini kalau awak selalu dah subscribe saya punya video lama, dah tengok video saya lama, awak tahulah cara saya mengajar kan. Saya suka assume bahawa yang ni batu, kita nak lastik dia ke atas. So untuk melastik batu ini ke atas, tali nak letak di mana? Tali lastik tu mestilah kita nak letak di bawah batu. Tali dia mesti letak di bawah batu macam tu. Letak banyak sikit, letak lagi melengkung di bawah dia, letak lagi satu, macam gitu. Alright. Kemudian di atas kita buat satu saja, meaning that this magnetic field down here is stronger compared to the upper side. Okay, di sebelah atas. Ada satu benda yang saya miss di sini. I'm going to erase one of it. Saya akan add di bawah ni satu. Okay, arrow is towards the south. Okay, selesai dah. Cuma saya tertinggal dekat sini adalah lukisan magnetic field kepunyaan current carrying conductor. So conductor ni sebab dia bawa arus, kita pakai right hand grip rule untuk menentukan arah magnetic field. So bentuk dia circular. Okay, kita pakai right hand grip, genggam tangan tangan kanan awak, genggam ibu jari, menunjukkan ke dalam ataupun sentuh skrin. Ibu jari awak tu sentuh skrin, so arus masuk. Cuba buat genggaman. So bila awak buat genggaman awak tu is in this direction, dalam arah jam, macam tu. So that's it. This is how you draw the catapult field. Ingat dia, pertama awak tentukan arah force. So awak dah tahu panduan bahawa line di bawah mesti lebih besar, lebih banyak daripada line atas. Barulah magnetic field sini kita kata stronger compared to upper side. Sebab itulah boleh menolak konduktor tu ke atas. Dan satu lagi, magnetic field kepunyaan current carrying conductor. Because the magnetic field that is in purple color here, milik wire ni, is now interacting with this green color here. Yang permanent punya dengan temporary punya sedang interact. So of course the permanent akan tolak yang temporary lah, tolak keluar. Alright. Banyak video saya dah buat pasal catapult field ni. Harap membantulah. Harap awak boleh faham. Kalau tak faham juga, rujuk cikgu anda. Okay, rujuk cikgu anda. So that's it untuk part 1. I guess kita akan jumpa dalam part 2 insyaAllah. Saya harap bagi yang terus support channel saya ni, belum subscribe, tolonglah subscribe. Bantulah saya subscribe. Saya pun ada goal saya tahun ni untuk dapat subscriber yang lebih banyak, dapat reach yang lebih besar. Okay, dapat kongsi ilmu dengan lebih banyak pelajar. Okay, saya nak bantu, niat saya nak bantu. Okay, kalau saya tak bantu, kalau bukan niat saya membantu, saya tak rakam sampai pukul 11-12 malam. So
I guess ini salah satu pada khidmat masyarakat saya lah. Saya nak bantu pelajar supaya kita dapat sejumlah pelajar yang kembali minat kepada bidang kritikal, kembali minat kepada bidang elektif lah. Okay, tidaklah semata-mata kita hanya hebat di media sosial lah, tapi itu hanya pura-pura. Kita nampak kemas lah, orang pilihan kata nampak kemas lah. Kat media sosial memang nampak kemas. Okay, tengok, suruh tulis, tengok, suruh buat matematik sikit, tengok, lingkup. Contoh, bukan awak, contoh ni berlaku di tempat lain. Alright, keep it up. SPM dah sangat-sangat dekat. Teruskan berusaha, banyak akan bersabar. Okay, banyak akan latihan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.